Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwad al-hadir ma'ama salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan untuk kita menyambung sekali lagi pengajian kita tentang mengenai ibadat puasa Ramadan. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, mendapat barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah pengajian kita pada malam ini, yaitu pada Rabu malam Khamis, adalah merupakan pengajian di Masjid An-Nur. Jadi dengan kita sudah menghampiri dengan bulan Ramadan, jadi pengajian kitab Al-Hikam yang kita selalu membacanya pada setiap hari Rabu malam Khamis di Masjid An-Nur, kita akan jadikan dia sebagai muzakarah, ulang kaji pengajian mengenai ibadat puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan dah tak berapa hari lagi ya. Jadi hari ini Rabu, kemudian hari Rabu depan, dan kemudian hari Jumatnya sudah kita masuk satu Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab yang lalu dan bulan Sya'ban yang baki ini, dan sampaikanlah kami semua kepada bulan Ramadan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, jadi dengan itu kita membicarakan tentang puasa Ramadan. Pengajian tentang puasa Ramadan ini telah saya mulakan daripada hari Jumaat yang baru ini, dan kita akan teruskan setiap malam dan jam 9 malam seperti sekarang ini sampailah kepada tanggal 22 April, sehari sebelum kita menyambut Ramadan ya. Jadi dengan itu kepada para jemaah, pengajian ini kita teruskan tanpa ada henti sampai tanggal yang tersebut. Dan pada kuliah kita pada malam semalam, kita telah membicarakan tentang mengenai orang yang bermusafir, di mana mereka bermusafir daripada sebuah negeri yang belum lagi berpuasa kepada negeri yang sudah mula berpuasa, ataupun sebaliknya, dia bermusafir pada negeri yang sudah berpuasa, dan ataupun yang sudah berpuasa, dia pergi ke satu negeri tapi belum lagi mula puasa kerana dia musafir di akhir Sya'ban, ataupun di akhir Ramadan, dia bermusafir daripada sebuah negeri yang masih lagi berpuasa Ramadan tapi sampai ke negeri yang dituju pula sudah berhari raya, ataupun dia musafir daripada satu negeri yang sudah berhari raya sampai ke negeri yang di mana belum lagi berhari, masih lagi Ramadan. Kesimpulan dari kata-kata kita itu bahawa kita wajib mengikut negeri yang kita berada, di mana kita sampai. Jadi kalau kita sampai negeri itu masih berpuasa, kita wajiblah berpuasa. Kalau kita sudah sampai tengah hari, kita dah makan minum, tapi wajib kita imsak, tahan jangan makan minum sampai ke maghrib. Dan demikian juga kalau kita sampai satu negeri itu belum lagi berpuasa, maka kita tak lagi disuruhkan berpuasa kerana kita ikut negeri yang kita berada negeri itu. Macam itulah kita berhari raya. Kalau kita sampai satu negeri itu sudah hari raya, kita pun hari raya. Kalau belum lagi, kita pun menahan diri untuk kita berpuasa. Kita mengikut negeri yang mana kita berada di situ. Ya. Cuma kesimpulannya, ibadat puasa kita dalam sebulan tak boleh lebih daripada 30 hari dan tak boleh kurang daripada 28 hari. Jadi kalau sekiranya jumlah totalnya kita puasa 28 hari, kita wajib qadakan satu hari.
Kalau jumlahnya kita puasa dah 30 hari, hari yang ke-31 tidak wajiblah kita berpuasa. Tetapi kalau tempat itu masih berpuasa, kita menghormati bulan Ramadan yang berada di tempat tersebut. Itulah secara kesimpulan ringkasnya pada pelajaran semalam. Ya, pada malam ini kita menyambung lagi dengan kita menggunakan rujukan kita pada kitab Marhaban Ya Ramadan. Kitab ini ialah disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus. Beliau ini seorang ahli bait, ya, dan bermukim di Madinah, dan beliau ini adalah murid kepada seorang guru yang amat alim di kota Madinah, iaitu ialah kepada gurunya Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau ni Habib Zain ni memang masyhur sampai dia digelarkan seperti Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil. Masya Allah, sangat alim dia dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Said Muhammad Amin ini adalah merupakan daripada murid yang terunggul, yang sangat dekat, yang sangat alim dengan pengajian kepada guru yang tersebut. Ya, jadi dengan itu marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini. Kita hadiahkan kepada guru kita Al-Habib Said Muhammad Amin, dan demikian juga kepada Al-Habib iaitu Habib Zain bin Smith. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat mereka dan merahmati mereka dan menjadikan ilmu mereka itu berkah dan manfaat untuk kita. Dengan niatnya tersebut, kita bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada malam ini kita membaca daripada muka surat yang ke-36, yang di mana membicarakan tentang rukun-rukun puasa. Jadi semua ibadat ada rukun, dan inilah puasa pun ada rukun. Berapa rukun puasa? Inilah kita nak baca. Berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Muhammad Amin, iaitu semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakahnya kepada kita. Rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasanya menjadi sah, dan jika tidak dilakukan maka hukum ibadah puasanya tidak sah. Itulah status atau kedudukannya rukun. Dalam solat ada 13 rukun. Satu rukun kita tinggalkan, tak sah solat kita. Begitulah dalam puasa ada 2 rukun, tak banyak, 2 rukun. Satu rukun kita tinggalkan, tak sah puasa kita. Apa tu 2 rukun? Rukun puasa tu ada 2. Yang pertama ialah niat. Niat baik puasanya wajib atau puasa sunat. Kedua-dua tu wajib. Tak kiralah dia puasa sunat ke, puasa nazar ke, puasa qada ke, puasa Ramadan yang sekarang ada ni ke, semuanya tu mesti ada niat. Kenapa? Sebab Nabi SAW dah sebut, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Dan tempat niat adalah dalam hati. Jadi niat tu mana? Dalam hati. Jadi kalau sekiranya kita niat di lidah kita, kita baca, aku puasa esok hari bulan Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai, umpamanya. Tapi dalam hati kita tak berkata-kata, hati kita tak ada letakkan perasaan, atau hati kita tak ada terlintas pun untuk nak berpuasa, maka tidak sah niat itu, ya. Jadi tempat niat itu terletak dalam hati. Habis kalau sekiranya terletak dalam hati, kenapa kita nak lafazkan? Hukumnya sunat. Sunat melafazkan. Kenapa pula sunat kita lafazkan? Ini bid'ah ke? Ada orang kata ini melafazkan itu bid'ah. Jawapan dia sebagai nak mengingatkan apa yang kita nak niat dalam hati untuk membantu. Membantu perkara yang wajib akan dapat pahala. Ya, seperti kalau kita nak membaca Quran, kita tak nampak, mata kita rabun, kita pun pakai cermin mata. Ini cermin mata ni bid'ah ni. Zaman Nabi tak ada cermin mata, tapi kita pakai kenapa? Kerana kita nak membantu mata kita melihat Al-Quran. Jadi orang yang membelikan, hadiahkan kepada kita cermin mata ni mendapat pahala, walaupun namanya tu bid'ah kerana tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana dia membantu untuk kita membuatkan ibadat,
maka dapatlah pahala. Maka begitulah juga dengan kenderaan kita. Kita nak pergi ke masjid, kita nak pakai kenderaan, tak ada kereta, kita tak ada unta, tak ada kita kata zaman dulu pakai unta, tapi kita sekarang pakai kereta. Ini semua bid'ah juga, tetapi dia membantu untuk kita bawa pergi ke masjid untuk menunaikan ibadat. Maka dengan itu dia mendapat pahala dengan dia membeli kereta tersebut dengan niat untuk nak bawa dia pergi ke rumah Allah. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Alim ulama dah bahaskan perkara ini, dan kita pun tak perlu bahas terlalu lama, terlalu panjang, dan cukuplah dengan kita mengatakan bahawa sunatnya dia membacakan niat tu di lidah, tapi niatnya tu betul. Yang wajib ialah dalam hati. Dan contoh ukuran lafaz niat yang ringkas ialah nawaitu sauma ghadin min Ramadan. Nawaitu, aku niat sauma ghadin. Sauma tu puasa, aku niat puasa. Ya, ghadin tu besok lah, aku niat puasa esok, iaitu min Ramadan, daripada mula Ramadan. Itu yang paling ringkas lah, ya. Itu dalam bahasa Arabnya, nawaitu sauma ghadin min Ramadan. Adapun contoh niat yang sempurna yang selalu pun kita baca setiap malam lepas solat tarawih, kita baca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iaitu aku berniat puasa, iaitu pada esok hari, daripada menunaikan puasa Ramadan tahun ini kerana Allah. Ada juga kalau orang nak tambah, iaitu lihadis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala, dengan kerana penuh keimanan dan mengharapkan daripada Allah pahalanya kerana Allah. Jadi itu bolehlah kalau ada siapa yang kuat hafalan, dia hafal bagus. Tapi kebiasaan kita, orang kita cukup sampai kepada hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi itu lafaz niat dengan bahasa Arabnya. Tapi kita kena niat tu sertakan dengan hati. Sebab kalau lafaz saja di lidah, hati tak bergerak, tak terasa, tak teringin, tak ada bercadang pun untuk nak berpuasa Ramadan, maka tidak ada niat di situ. Kalau tidak ada niat, maknanya sudah tidak sah puasa dia, kerana puasa itu mesti disertakan dengan niat. Baiklah, jadi waktu niat, bilakah kita nak berniat? Jadi waktu niat ini, pertama, jika puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajiblah tabyitun niyah, iaitu niat pada waktu malam hari. Yang waktu yang bermula, malam hari itu bermula daripada terbenam matahari sampai azan subuh. Itulah waktunya jatuhkan niat kalau puasa wajib. Puasa wajib ni macam-macam, ya. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar, itu semua wajib lah tu. Jadi bila kita kata wajib, mestilah niat itu pada waktu malam. Malam itu daripada masuk maghrib sampailah kepada masuk subuh. Jadi bila-bila masa lepas solat tarawih atau lepas makan sahur, sebelum kita nak tidur, kita jatuhkan niat untuk aku besok hari nak puasa sehari daripada bulan Ramadan, ataupun besok aku nak puasa Ramadan, ataupun aku nak puasa esok hari, dan memang bulan itu bulan Ramadan. Jadi dengan itu dia dah dikirakan jatuh niat. Walaupun lepas dia dah jatuh niat itu, dia nak makan, minum, tak ada menjadi salah. Ya, dia berbeza dengan solat. Solat itu kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, kita jatuh niat, kita dah masuk solat. Mana tak boleh bercakap, tak boleh bergerak dan seterusnya. Tapi puasa ini kita boleh mendahulukan niat dia sebelum saat kita mula berpuasa. Bila kita saat mula berpuasa? Apabila masuknya waktu subuh. Itu saat mulanya kita berpuasa. Tetapi kita jatuh niatnya selepas maghrib, selepas isyak, lepas tarawih. Boleh ke? Habis lepas tu boleh makan minum? Yes, boleh makan minum. Tetapi dia mula berpuasa dengan masuknya waktu subuh. Dan demikianlah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lah. Artinya, sebarang siapa yang tidak niat puasa sebelum terbitnya fajar, maka dia tidaklah dikira orang yang berpuasa.
Jadi siapa yang tidak niat puasa sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar itu masuk subuh lah, maka dia tidaklah berpuasa. Maknanya dia tak dikira orang berpuasa. Ini hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini tentang orang yang puasa wajib. Bagaimana pula tentang orang yang puasa sunat? Adapun bagi orang yang berpuasa sunat seperti sunat Senin Khamis ya umpamanya, maka waktu niatnya dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum zawal, iaitu sebelum masuk waktu solat zuhur. Oh, Masya Allah, panjang. Jadi umpamanya kita ni pada maghrib, masuk maghrib, kita boleh jatuh niat, aku besok puasa sunat Senin, puasa sunat Khamis umpamanya. Kemudian kita masih lagi boleh niat sampai tengah malam, sampai subuh. Lepas subuh pun boleh lagi kita niat. Lepas subuh, hari ni hari Senin lah, aku nak puasa lah. Ataupun sampai ke tengah hari, selagi sebelum masuk waktu zuhur. Kita daripada pagi tak makan, tak minum. Kemudian dah sampai setengah hari dah. Nak sebelum masuk zuhur. Aku ni setengah hari ni tak makan, tak minum. Sudahlah, aku niat puasa sunat je lah. Padahal dah masuk subuh dah tengah hari dah. Masih boleh selagi dengan syarat sebelum masuk waktu zuhur. Ini tentang masanya puasa sunat, niat puasa sunat. Tapi kalau dah pagi hari dia dah makan, dah minum, maka di sini dah tak boleh lagi lah dia nak kata hari ni aku puasa sunat. Engkau dah buatkan perkara yang membatalkan puasa. Jadi dengan perbuatan itu sudah tak boleh lagi nak disambungkan, dijadikan dia puasa sunat, tak boleh. Ini pernahlah berlaku pada diri Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaum faqala hal 'indakum min ghada qalas la qala fa inni idzan asum. Hadis di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami pada suatu hari. Kemudian baginda pun bertanya, apakah kamu memiliki makanan tengah hari? Sayyidatina Aisyah jawab, tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, jika demikian sesungguhnya aku akan berpuasa. Hadis riwayat Imam Baihaqi ya. Jadi di sini makna di sini Nabi SAW jatuh niat nak berpuasa tu bila? Sebelumnya masuk zuhur, dah tengah hari dah setengah hari dah Nabi SAW tak makan minum. Kemudian bila balik rumah tanya Siti Aisyah, tak ada apa nak makan, Nabi SAW kata okeylah aku puasa. Ini sifat akhlak Nabi SAW yang baik. Kita ambil contoh lah ya. Kita ni kadang-kadang maaflah ya, kita dah balik kerja, penat, lelah ya, lapar. Kemudian sampai rumah, isteri belum siap lagi masak. Apa ni? Duduk rumah tidur saja ke? Tak tahu nak masak ke? Kita kata macam-macam. Tengok Nabi kita SAW. Nabi SAW balik rumah tanya isterinya, ada apa nak makan? Tak ada ya Rasulullah. Nabi kata, okeylah aku puasa. Sekarang senang. Habis usah kita dah lapar. Dah lapar kau pergilah kat kedai mama kat bawah tu, makanlah mi mama. Kan senang. Janganlah kita kata-kata isteri kita tu dah penat. Mungkin dia banyak masalah dengan anak-anak, basuhkan baju, anak pula berak sana pula, kemudian nak menangis-nangis pula. Kita kena ada sifat ihsan ya kepada kaum wanita. Jangan senang-senang kita melepaskan kata marah. Kalau kita kelaparan, kita pun tahu yang isteri belum masak, kita pergilah kedai untuk beli makan, bawa balik makan. Isteri pun belum makan, tu kesian dia. Jadi macam itulah ibaratnya ya. Begitulah sifat akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kuat lagi, kita boleh puasa, kita kata okeylah hari ni aku puasa. Tapi itulah dengan syaratnya sekali lagi sebelum masuk waktu zuhur. Jika seseorang makan sahur untuk berpuasa atau minum di waktu sahur agar tidak haus di siang hari, atau tidak makan kerana takut telah azan subuh, maka perkara-perkara tersebut cukup sebagai ganti niat puasa. Jika timbul di hatinya bahawa perkara tersebut dianjurkan dilakukan bagi orang yang akan berpuasa, atau yang ingat bahawa saat ini adalah bulan Ramadan, ini semua adalah merupakan keadaan diri kita yang kita lakukan, yang kita tak sedar kita sudah ada letakkan niat untuk berpuasa. Kadang-kadang kita dah makan sahur, lepas makan sahur sampai masuk subuh, ya Allah, aku tak niat lagi. Habis buat apa yang kau makan sahur?
Yelah aku nak puasa. Itulah dia niat. Sudah cukup itu sebagai niat. Ataupun dia kunci jam bangun nak pukul 3.30 nanti nak bangun sahur. Kemudian lepas tu dia bunyi jam, dia pun padamkan jam tu. Kemudian tertidurlah sampai subuh. Ya Allah, aku tak bangun sahur, tak niat puasa pun. Habis buat apa yang kau kunci jam tu? Yelah aku pasal nak bangun sahur. Nak bangun sahur untuk apa? Untuk nak puasa. Itulah dia niat. Subhanallah. Ibu-ibu yang di dapur, dia pun panas-panaskan lauk sebelum tidur. Buat apa dia panas-panaskan lauk? Pasal dia nak siapkan nanti nak makan sahur. Tiba-tiba waktu sahur tak bangun. Allah, aku dah panaskan lauk tapi aku tak bangun sahur, tak niat pun. Habis buat apa yang ibu pergi panaskan lauk? Pasal nak bangun sahur. Buat apa nak sahur? Pasal nak puasa. Itu pun sudah dikirakan sebagai niat juga. Masya Allah. Jadi begitu sekali mudah untuk niat untuk nak berpuasa ni. Cuma orang yang kata aku tak niat tu bukan dia pasal dia tak tahu, dia tak niat. Pasal memang pemalas tak puasa. Melainkanlah kalau ada orang yang betul-betul dia tak niat. Betul-betul tak niat tu kenapa? Sebab dia tak tahu permulaan Ramadan. Hari ini first Ramadan. Semalam dia baru datang pada musafir. Dan dia pun tak tahu malam semalam tu akhir Syaban. Hari Ramadan. Dia pun tidur. Bangun-bangun pagi dia dah minum teh kopi. Isteri kata, bang hari 1 Ramadan. Ya Allah, aku tak tahu pun. Jadi itu tak mustahil lah berlaku. Tapi itu kalau berlaku pun kadang-kadang, bukan selalu, bukan tiap-tiap hari. Jadi kita orang yang beriman ni memang dah tahulah ni, ini bulan Ramadan, bulan puasa, kita kena puasa lah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu merupakan rukun yang pertama. Rukun dalam ibadat puasa ialah niat. Rukun yang kedua, meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi begitulah rukun yang kedua. Rukun kedua dalam puasa, meninggalkan segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Seperti makan minum, perhubungan suami isteri, kecuali jika dilakukan tanpa sengaja. Maka tidak membatalkan puasa dan tidak wajib qada puasanya. Jadi di sini kita mengatakan dia menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dan dia kalaulah sekiranya menjauhkan daripada membatalkan puasa itu dilakukan dengan dia terlupa atau tak sengaja atau dia tidak tahu hukumnya, maka itu dia tidaklah berdosa dan dia punya puasa tidak batal dan tidak wajib diqada ya. Maka kalau dia melakukannya dengan tidak sengaja ataupun dia terlupa ya, itu dia tidaklah wajib qada puasanya. Puasanya tidak batal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang lupa dan dia pun makan atau dia minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka teruskanlah puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan dia makan dan Allah yang memberikan dia minum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi begitulah dia. Orang ni dia puasa, tapi kerana puasa ni baru hari pertama, dia dah niat dah besok nak puasa. Tapi dia dalam keadaan kelam kabut nak pergi ke pejabat, dia pun terus ambil air kat dapur tu, dia pun tuang, dia pun minum, kemudian dia pergi. Kemudian tengah jalan fikir, aku ni kan dah jatuh niat nak puasa. Hari ni kan 1 Ramadan. Macam mana ni? Aku dah minum dah ni. Jawapannya Nabi telah sebutkan sini. Siapa yang makan, siapa yang minum ya, sedangkan dia berpuasa tapi dia lupa. Lupa ni juga merupakan daripada apa yang Allah Ta'ala lakukan pada diri kita. Kita ni lupa ni pun Allah yang lupakan kita. Jadi dengan itu Nabi kata teruskanlah puasanya, dan maknanya puasa dia tak batal. Dan keduanya Nabi sebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala yang beri dia makan dan beri dia minum. Jadi Allah yang beri dia makan minum, Alhamdulillah. Jadi dia pun dapatlah minum walaupun dengan tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat dia tak sengaja, dia terlupa. Tapi kalau kita katakan dia
buat-buat lupa, buat-buat tak sengaja. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kau nak tipu siapa? Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kau tu, niat kau tu apa dia. Jadi tu kita jagalah. Jangan sampai kita nak buat-buat macam tu, kita nak tipu siapa? Nak tipu orang, kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Allah SWT. Faedah yang pertama, melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat. Jika seseorang niat berpuasa wajib, seperti puasa Ramadan, setelah salat maghrib, maka boleh baginya melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat, seperti makan minum, melakukan hubungan suami isteri, atau tidur, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi niat tersebut sebelum azan subuh. Akan tetapi hukumnya adalah sunat. Jadi macam itulah kita dah sebutkan tadi, bahawa walaupun sudah kita jatuh niat lepas maghrib, kita punya tempoh mula puasa tu daripada saat masuk subuh. Jadi lepas maghrib dah jatuh niat, tapi kita makan, kita minum, kita berkait bersama suami kita, isteri kita, maka semua ni tidak membatalkan. Dan tak perlu nak ulang lagi niat kita. Cuma sunat sebelum masuk subuh, kita perbaharui niat kita. Aku berpuasa esok hari daripada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu dia diharuskan, ya. Faedah yang kedua, niat berpuasa Ramadan setiap malam. Niat berpuasa Ramadan setiap malam hukumnya adalah wajib. Jadi di sini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap hari satu hari puasa tu ialah kira satu ibadat. Jadi setiap satu ibadat tu mestilah dengan niatnya. Jadi hari besok kita nak puasa, jadi hari ini, malam ini kita berniat, aku puasa esok hari. Hari yang kedua, itu adalah hari yang kedua. Jadi hari kedua tu kita beribadat puasa. Jadi pada malam hari kedua kita pun niat esok hari aku puasa Ramadan. Jadi setiap malam wajib niat puasa Ramadan. Ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Macam juga kalau kita sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat 20 rakaat, sembahyang tarawih. Tapi setiap 2 rakaat kita akan takbir, kita kena jatuh niat. Tak cukup dengan niat pertama pada rakaat pertama untuk 20 rakaat. Tak boleh. Sebab setiap satu ibadat niatnya, ada niatnya. Itulah pegangan ulama-ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Tetapi di sini disunatkan pada malam pertama dalam bulan Ramadan untuk bertaklid kepada mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, iaitu niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Di sini ada pula dia dibawa datangkan pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ini ulama besar, bahkan mazhab Maliki itulah dia asaskan, dan dia adalah guru pada imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau pula berijtihad, mengeluarkan pendapatnya bahawa kalau sekiranya pada malam pertama daripada bulan Ramadan kita niat nak puasa sebulan Ramadan, itu sudah mencukupi. Maknanya tak perlulah tiap malam Ramadan nak kena jatuh niat, tapi cukuplah dengan perniat malam yang pertama saja. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala ada benarnya, kerana bulan Ramadan ni 1 bulan. Jadi dia sepenuhnya bulan Ramadan itu, 1 bulan itu kita memang wajib berpuasa pada siang hari. Cuma di sini ulama-ulama berbeza pendapat, adalah hikmahnya. Ya, jadi kita ni kalau sekiranya takut bimbang nanti kalau 1 hari aku terlupa nak jatuh niat, alamak nanti aku main puasa dah rosak pula, 1 hari dah rugi pula. Jadi di sini kita bolehlah, ya, pada malam pertama tu kita bertaklid pada Imam Malik. Macam mana tu? Kita niatlah aku bertaklid pada Imam Malik. Kita niat tu, aku bertaklid pada Imam Malik. Esok aku berniat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Jadi kita letakkan niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Jadi andai katalah kalau sekiranya ada salah satu hari kita tu terlupa niat, ni macam-macam boleh berlaku lah, ya. Terlupa kita niat. Kemudian pagi dah aku tak niat, sama sekali tak ingat nak niat. Habis kau ada niat tak pada awal Ramadan tu, malam pertama tu. Tapi itulah dengan syaratnya pada malam pertama tu kita niatkan niat 1 bulan. Ada. Alhamdulillah. Jadi itu sebagai sandarannya.
Jadi maknanya boleh lagi lah puasa tu diterima dan tak wajib diqada kerana sudah jatuh niat 1 bulan, mengikut pada pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi ini baik juga kita pesankan kepada anak isteri kita, kawan-kawan kita ya, supaya kau niatlah, niat puasa 1 bulan Ramadan. Tapi dengan niat itu, sebelum kita niat tu, kita letakkan aku bertaklid pada Imam Malik, kemudian rahimahullah ta'ala dalam hati kita. Kemudian kita niat, aku niat puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Jadi kita sudah letak niat dengan mengikut mazhab Malik, maka itu sudah cukup. Tapi jangan dijadikan itu sebagai modal untuk tidak jatuh niat tiap-tiap malam, jangan. Kerana pendapat Imam Syafi'i pun adalah kuat ya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Maka kalau boleh memang diusahakan tiap-tiap malam kita jatuhkan niat untuk nak puasa esok hari pada bulan Ramadan tunai kerana Allah. Kerana Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan puasa pada bulan Ramadan cukup dengan niat 1 kali untuk puasa sebulan penuh. Faedah. Para ulama menjelaskan, ada pun manfaat bertaklid kepada mazhab Maliki, Imam Malik dengan niat dalam hati akan melakukan puasa sebulan Ramadan, ada 2 faedah. Apa faedahnya? Pertama, jika lupa berniat pada malam-malam dalam bulan Ramadan, maka hukum puasanya sah. Hal ini menurut pendapat Imam Malik. Itulah saya sebutkan tadi. Anda kata terlupalah nak niat salah satu pada saat malam, kita punya puasa tu sah kerana sudah kita taklid pada Imam Malik untuk jatuhkan niat sebulan Ramadan. Yang kedua faedahnya, jika ditakdirkan Allah SWT kita meninggal dunia dalam pertengahan bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala berpuasa sebulan penuh kerana niatnya tersebut itu. Nampak tuan-tuan? Bagaimana kita sebut tadi, innamal a'malu berniat, setiap amalan bergantung pada niat. Jadi kita ni bila berniat saja sudah dapat pahala. Kita nampak orang miskin, Allah kesian ni orang miskin ni, aku ni pakal lah tak bawa duit, kalau aku ada duit $10 aku nak sedekah dia. Kita dah ditulis pahala sedekah $10 dah. Nampak? Belum kita buat. Kalau kita buat, digandakan 10 kali ganda. Subhanallah. Itulah kemurahan Allah Ta'ala. Begitu juga puasa. Kita bertaklid pada Imam Malik, dan kemudian pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan, kita pun niat, ya Allah, aku berniat puasa sepenuh bulan Ramadan ini, tahun ini kerana Engkau ya Allah. Kita dah letak niat puasa sebulan. Kemudian ialah takdir Allah, kita pun meninggal. Tapi pahalanya sudah kita dapat pahala puasa sebulan Ramadan. Jadi walaupun kita belum sampai akhir bulan Ramadan, tapi sudah kita mendapatkan pahalanya. Inilah satu kemurahan Allah Ta'ala. Sebab tu di sini bila kita nak buat sesuatu kebaikan, jangan kita lokek dengan berniat. Kita nak sedekah pada rumah anak yatim, kita nak sedekah pada rumah fakir miskin. Ni sekarang ni orang tengah COVID-19 ni, banyak orang susah, tak ada kerja, kesian, nak keluar kerja pun tak boleh. Kemudian keputusan makan minum dia, kita pun niat sedekah. Habis ustaz tak boleh nak keluar, tak apa, kita letak niat, mudah-mudahan dapat aku keluar, nanti aku nak sedekah orang miskin dekat jiran sana, jiran sini. Kita letak niat lah. Jadi dengan itu mudah-mudahan dapatlah kita pahalanya. Faedah yang ketiga, lupa tidak niat berpuasa sebelum azan subuh. Disunatkan bagi seorang yang lupa berniat puasa sebelum azan subuh untuk bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kerana beliau berpendapat boleh dan sah hukum puasa seseorang itu jika niat puasanya dilakukan setelah azan subuh dan sebelum azan zuhur. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ini pun mungkin berlaku. Kita tak berniat untuk puasa sebulan Ramadan. Mungkin kita pun tak tahu. Mungkin kita dah terlepas pada awal bulan Ramadan. Ustaz, kalau kita dah terlepas awal bulan Ramadan, kita pada malam kedua, malam ketiga, boleh tak kita letakkan niat lagi untuk taklid pada Imam Malik dan untuk kita niat sebulan? Boleh, insya-Allah ya. Tetapi kalau memang orang ini tak ada, dia tak tahu pun tentang Imam Malik, dia pun tak ada letak niat sebulan, dan kemudian dia pun memang sama sekali langsung kosong, zero, tak ada letak niat pun nak puasa esok hari, ialah mungkin sesuatu sebab yang tak dapat dia elakkan ke, atau dia pitang pada malam hari tadi sebelum subuh baru dia sedar, ataupun lepas subuh dan sebelum subuh dia sedar tapi tak sempat nak jatuh niat, dia pun tak terfikir bulan Ramadan.
tiba-tiba sudah masuk subuh, memang zero, dia tak ada letakkan niat nak puasa. Habis ustaz macam mana? Kalau ikut dalam Imam Syafi'i kita, tak sah sebab dia tak ada niat. Niat tu rukun. Niat tu syaratnya selagi sebelum subuh. Tapi sekarang dah subuh dah masuk subuh, baru dia teringat, ya Allah, aku belum niat lagi. Astagfirullah, sama sekali zero, tak ada ingat sama sekali. Maka di sini alhamdulillah, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ada 4 imam yang muktabar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali rahimahumullah. Semoga Allah merahmati ke semua mereka itu. Jadi kalau dalam keadaan darurat, keadaan yang terpaksa, keadaan yang tak ada pilihan, bukan suka-suka, maka seperti orang ini, sama sekali tak terfikirkan tentang bulan Ramadan, kemudian masuk subuh baru teringat yang dia belum niat lagi puasa Ramadan. Maka sini bolehlah dia berniat taklid. Aku bertaklid pada mazhab Hanafi atau pada Imam Hanafi. Aku niat puasa hari ini bulan Ramadan kerana Allah. Jadi kita, kau ni niat puasa lepas subuh, boleh dalam mazhab Hanafi. Tapi ini bukan dijadikan amalan. Ini dalam keadaan darurat. Darurat ini dia bolehkan perkara yang dilarang. Ad-darurah tubihul mahzurah. Perkara yang darurat, iaitu sesuatu yang kita kata tersepit, yang tak ada lagi peluang kita untuk nak cari jalan keluar, dibolehkan dengan kalau sekiranya keadaan tersepit ataupun perkara yang dilarang. Macam juga kita tawaf di Baitullah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tersentuh kulit lelaki perempuan ini sudah batal. Tetapi macam mana kita ni dalam ihram nak pakai stokin? Tak boleh, kerana kita terlanggar orang langgar kita. Jadi bolehlah kita mengambil wuduk mengikut taklid pada mazhab Hanafi, ya. Jadi macam itulah ibaratnya, kerana mazhab Hanafi sentuh kulit lelaki wanita tidak batal akan wuduknya. Macam itulah di sini mazhab Hanafi boleh jatuh niat puasa wajib selagi sebelum masuk zuhur. Oh, masya-Allah. Kenapa Imam Hanafi memakai dalil hadis Siti Aisyah yang Nabi kata aku puasa? Tapi ulama kata tu puasa sunat. Tapi Imam Hanafi kata itu tak ada membezakan. Hadis itu tak ada sebut sunat, ya, mungkin sunat, tapi hadis itu juga menunjukkan Nabi menjatuhkan niat sebelum zuhur. Tapi itulah saya katakan tadi, kita jangan jadikan itu sebagai pegangan kita. Itu hanya ketika saat darurat saja, keadaan tersepit yang tidak ada jalan keluarnya. Faedah yang keempat, apakah telah berniat puasa? Jika seseorang ragu apakah telah berniat puasa, kemudian teringat bahawa dia telah niat, maka perincian hukumnya adalah sebagaimana berikut. Ni ada orang dia dah pagi-pagi hari, ya, dah sampai tengah hari, aku ni hari ni ada niat puasa ke tak ada ni? Dia macam was-was lah. Dan akhir sekali baru teringat, aku ada niat puasa. Jadi di sini ada perincian, ada penjelasan alim ulama kita. Pertama, jika teringat yang dia ada berniat puasa sebelum terbenam matahari, maka hukum puasanya sah. Kerana masih lagi dalam ibadat puasa. Puasa tu daripada mula terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia teringatnya, aku ada niat lah. Bila? Lagi 10 minit nak azan maghrib, dia baru teringat yang betul dia ada niat puasa. Dan dia pun tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka sahlah puasa dia pada hari tersebut. Jika dia teringat yang dia telah berniat puasa setelah terbenam matahari, dah buka dah maghrib dah, baru dia fikir-fikir, alah aku adalah niat semalam, tapi dah buka dah maghrib dah. Macam mana puasa dia pada hari itu? Maka berkatalah Al-Imam Ramli rahimahullah ta'ala, maka tidak sah puasanya. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Imam Ramli ni seorang ulama Mesir lah, ya. Beliau ni digelarkan Syafi'i Saghir, Syafi'i kecil, begitulah alimnya. Bahkan tidak ada ulama di negeri Mesir, melainkan semuanya adalah bekas murid-muridnya. Itu Imam Ramli, ya, Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi itu ulama besar, tuan-tuan, ya. Jadi beliau mengatakan bahawa tidak sah. Kenapa? Dah habis dah tempoh puasa sampai maghrib, engkau sekarang baru teringat
Tadi kau pagi kau was-was lagi. Jadi dengan itu tak sah. Kata Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, jika teringat telah niat berpuasa, maka hukum puasanya sah meskipun sebelum atau sesudah terbenam matahari. Imam Ibn Hajar pula, iaitu ulama Mekah, ya, beliau pula memberikan fatwa bahawa sah puasanya walaupun dia teringat yang dia sudah niat itu lepas terbenam matahari atau sebelum terbenam matahari, itu tidak menjadi masalah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, pendapat-pendapat ulama kita ni berbeza ni sebenarnya alhamdulillah adalah rahmah. Sebab itulah diriwayatkan Allahu alam, ikhtilafu ummati rahmatun, perbezaan pandangan umat aku ini adalah satu rahmat. Jadi kita ni dalam seibadat agama kita ni tidaklah rigid, tidaklah kita kata beku, tidaklah jumud, tak boleh nak buat itu, tak boleh buat ini. Tapi alhamdulillah ada masanya bila kita tersepit, ada jalan keluarnya kerana ada pendapat ulama yang berbeza. Itu semua rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati sekalian para alim-alim ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang kelima, niat puasa pada malam ke-30 dalam bulan Sya'ban. Kita niat puasa Ramadan ataupun kita niat puasa sunat pada malam 30 Sya'ban. Besok ni 30 Sya'ban. Kita pun tak tahu besok Sya'ban ke ataupun Ramadan. Kita tak tahu. Jika niat pada malam ke-30 dalam bulan Sya'ban, iaitu akan berpuasa sunat jika esok masih bulan Sya'ban, dan akan berpuasa Ramadan jika terbukti bahawa esok bulan Ramadan, maka huraiannya seperti berikut. Jadi dia tak dua niat lah. Kalau besok Sya'ban, aku niat puasa sunat Sya'ban, masih lagi bulan Sya'ban, niat puasa sunat. Tapi kalau besok Ramadan, besok aku puasa Ramadan. Jadi dua-dua niat dia letak. Macam mana tu? Pertama, jika terbukti dia masih tetap bulan Sya'ban, maka sahlah puasa dia. Jadi kalau besok Sya'ban, sah puasa dia. Sebab apa? Sebab dia sudah letak niat. Tetapi jika terbukti besok bulan Ramadan, maka tidak sah niat puasa sunatnya dan tidak sah juga niat puasa Ramadannya. Kerana ketika mana dia berniat puasa Ramadan, tidak terdapat rasa yakin dalam hatinya. Itu dia. Tiba-tiba besok bulan Ramadan. Jadi dia sudah letak niat, kalau besok Ramadan aku puasa Ramadan. Jadi dia tak letak niat puasa sunat. Jadi puasa sunat pun tak dapat. Dan puasa Ramadan pun tak dapat. Kenapa Ustaz dia letak niat? Dia niat tu dalam keadaan dia ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Entah besok satu Ramadan ke 30 Sya'ban pun tak tahu. Jadi orang yang nak berpuasa Ramadan mesti yakin dengan masuknya bulan Ramadan. Sebab itulah di sini apabila imam atau hakim dapat laporan ada orang dapat berita nampak anak bulan dan hakim tak percaya dia kerana dia tak cukup syarat, maka hakim tak wajib menerima berita itu. Sebab dia belum yakin. Kita nak puasa ini kita setelah yakin puasa masuknya nampak yang anak bulan. Macam sembahyang juga. Kita nak kena yakin dah masuk waktu solat zuhur, baru kita sembahyang zuhur. Kita was-was, ini dah masuk waktu zuhur ke belum? Aku sembahyang je lah, Allah Akbar. Tak sah. Sebab dia kena syarat yakin masuk waktu zuhur, barulah kita sembahyang zuhur. Nampak tuan-tuan ya? Jadi begitulah dia tentang masalah ini. Dan dengan itu kita berhentilah pada faedah yang ke-6. Masya Allah ya, buku ini banyak huraian terperinci perkara yang kadang-kadang kita tak pernah dengar, ataupun kita tak tahu, atau mungkin dah dengar dulu tapi kita dah lupa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita manfaatnya ya. Mudah-mudahan juga ilmu ini akan menjadi bekalan kita untuk kita nak menghadap bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dalam sekalian pembicaraan kami yang mungkin tersilap, yang tak tahu kami kebodohan kami. Kami mohon ampun ya Allah. Kami hamba yang bodoh, yang jahil ya Allah. Ajarkanlah kami, pimpinlah kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik pada Ramadan-Ramadan yang sudah. Ya Allah, kami merayu dan bermunajat padamu ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rumahmu ya Allah, agar kami dapat bersalat tarawih dan beribadah pada bulan Ramadan ini dalam rumahmu ya Allah.
Kami tahu tidak berlaku perkara dari COVID-19 ini melakukan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunkanlah dosa kami yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah dosa yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibu ayah kami. Mereka lah dua insan yang telah banyak berkorban untuk membesarkan kami. Kami tak dapat membalas jasa mereka walaupun dengan sepenuh dunia ini dari emas, ya Allah. Ya Allah, kau tinggikanlah darjat ibu bapa kami. Ibu bapa kami yang telah kembali padamu. Kau luaskanlah kubur mereka. Masukkanlah bumi syurga-Mu dalam kubur mereka. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Ibu bapa kami yang masih lagi hidup bersama kami, panjangkanlah umur mereka dalam sihat walafiat. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka. Kuatkan mereka dalam amal dan ibadat. Dan terimalah amalan-amalan mereka. Allahumma ya Allah, ampunkanlah sekalian guru-guru kami, ya Allah, yang telah membimbing kami ke jalan yang kau redha, ya Allah. Ampunkanlah dosa sekalian datuk nenek moyang kami, dan sekalian adik-beradik kami, pakcik makcik kami, dan sekalian sahabat andai kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami, daripada negara kami dan semua negara-negara yang lain, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada belenggunya penyakit COVID-19, ya Allah. Ya Allah, kami tahu semuanya dengan takdir-Mu. Engkau-lah yang maha berkuasa, yang menentukan segalanya. Kami meletakkan harapan kami hanya sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Rahman. Kasihanilah kami, ya Rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.